berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara. Berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Saya memainkan peranan saya, anda memainkan peranan anda. Duduk di rumah. Saya tahu di mana anak-anak saya berada sekarang. Di manakah anak-anak anda? Jaga mereka, jangan benarkan mereka keluar. Tolonglah duduk di rumah. Anda mempunyai pilihan. Jika anda memilih untuk berada di rumah, anda akan menyelamatkan nyawa. Jadi bantulah kami, tolonglah duduk di rumah. Kita sedang menghadapi krisis COVID-19 pandemik yang agak serius. Sila bantu kami untuk bantu anda. Sila duduk di rumah. Kami sedang menghadapi cabaran yang sangat hebat. Ramai orang dalam ketakutan. Bantulah kami untuk membantu anda. Duduklah di rumah masing-masing. Keadaan sekarang sangatlah genting. Ini bukan lakonan. Anda mempunyai peluang untuk menyelamatkan nyawa anda. Tolonglah, saya merayu. Tolonglah duduk di rumah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang pada rakan-rakan media. Jadi bersama saya ialah Datuk Dr. Rohaizat dan Dr. Nur Hayati Rosli. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 169 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 2,647 kes, iaitu bersamaan dengan 52.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 15 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 85 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,072 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,342 kes. Bilangan kes yang discharge hari ini hampir 2 kali ganda kes baru COVID-19 yang dilaporkan. Sehingga kini seramai 56 kes positif COVID-19 dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 32 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah cumulative kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 83 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-83 iaitu kes 4,988 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya pada 21 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 15 April 2020 jam 6.41 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga tersebut. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, sebelum ini, Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Kedua yang bermula pada 1 April 2020 sehingga 14 April 2020 kini disambung pula kepada fasa ketiga. Setelah hampir sebulan pelaksanaan kedua-dua PKP fasa pertama dan kedua, kita dapat melihat trend jumlah kes baru COVID-19 sedikit terkawal tanpa kenaikan yang mendadak. Manakala jumlah kes harian yang discharge daripada ward meningkat saban hari. Ini menunjukkan kemajuan yang memberangsangkan hasil daripada pelaksanaan PKP seperti yang dapat dilihat pada trend jumlah kes aktif seharian. Susulan PKP fasa pertama dan kedua, PKP fasa ketiga mula dikuatkuasakan pada hari ini iaitu 15 April 2020 sehingga 28 April 2020. Tujuannya adalah untuk meneruskan tindakan sedia ada serta menggiatkan lagi usaha mengurangkan kes positif COVID-19 di Malaysia dengan menggunakan pendekatan tertumpu iaitu targeted approach kepada lokasi dan juga kumpulan berisiko tinggi. Kepatuhan masyarakat terhadap arahan ini adalah amat penting pada ketika ini. Namun berdasarkan pemantauan yang telah dijalankan oleh pihak berwajib dan juga keadaan trafik jalan raya yang diperhatikan kebelakangan ini, didapati masyarakat semakin tidak akur terhadap arahan PKP ini. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menyambut baik keputusan pihak MKN agar tindakan yang lebih tegas diambil atas ketidakpatuhan segelintir masyarakat. Ini diharap dapat memberi impak yang positif dalam meratakan lingkungan ataupun flatten the curve dan seterusnya memastikan fasilitis Kementerian Kesihatan dapat menampung bilangan pesakit COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia khawatir ketidakpatuhan kepada PKP
boleh membatalkan usaha keras semua pihak yang telah diambil setakat ini. Terima kasih kepada semua pihak berwajib dalam membantu menguatkuasakan arahan PKP ini agar tahap keakuran dapat dipertingkatkan lagi. Oleh itu, Kementerian Kesihatan menyeru kerjasama semua rakyat Malaysia dalam memainkan peranan masing-masing dalam menangani penularan wabak ini dan memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Usaha ini dapat dicapai dengan terus mengamalkan perkara berikut. Yang pertama, patuh kepada perintah kawalan pergerakan. Yang kedua menjaga tahap kebersihan diri yang tinggi pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun serta jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Kementerian Kesihatan juga maklum bahawa terdapat segelintir masyarakat yang perlu hadir bertugas terutamanya bagi perkhidmatan perlu. Oleh itu, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan agar mereka mengelakkan berada di kawasan yang sesak iaitu crowded space dan kawasan yang tertutup yang confined space secara beramai-ramai misalnya di ruang makan di pejabat dan sebagainya. Kekalkan jarak 1 meter ketika bercakap semuka dengan orang lain iaitu conversation, close conversation dan memastikan ruang makan di pejabat kekal bersih termasuk menggunakan disinfeksi bagi memastikan kawasan kerap disentuh adalah bebas daripada kuman. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat beberapa permohonan telah diterima bagi tujuan pengesahan penggunaan disinfection box ataupun chamber, tunnel, booth, partition atau gate untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 di mana ianya telah dinilai oleh cawangan penilaian teknologi kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini memandangkan ia dilaporkan telah diguna sebagai peralatan nyah kuman di beberapa negara. Penilaian telah dilakukan terhadap beberapa model peralatan tersebut daripada beberapa negara dan juga model-model yang telah sedia ada di Malaysia. Adalah didapati bahawa proses nyah kuman oleh peralatan yang dinilai melibatkan seseorang melalui peralatan tersebut untuk tempoh 20 hingga 30 saat di mana individu akan disembuh menggunakan bahan kimia bagi tujuan nyah kuman. Kesemua model yang telah dikaji menggunakan bahan kimia berlainan. Hasil daripada penilaian yang dilakukan mendapati bahawa tiada bukti setakat ini untuk menunjukkan bahawa peralatan tersebut berkesan dalam mengurangkan jangkitan COVID-19. Jangka masa 20 hingga 30 saat tidak memadai untuk proses nyah kuman yang berkesan. Prosesnya juga tidak boleh membunuh kuman di dalam badan manusia. Tambahan pula bahan kimia yang digunakan boleh membawa kemudaratan kepada selaput badan seperti di mata, mulut dan juga kulit. Berdasarkan penilaian tersebut, Kementerian Kesihatan tidak menyarankan penggunaan disinfection box, chamber, tunnel, booth, partition, gate sebagai langkah untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 terhadap manusia. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Dan saya ingin maklumkan statistik harian iaitu di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Yang pertama di Keluang, jumlah kes positif di Keluang ada pertambahan 9 kes baru menjadikan jumlah 210 kes iaitu di Bandar Baru Ibrahim Majid iaitu pertambahan 9 kes menjadikan 172 kes manakala di lain-lain lokaliti kekal 38 kes. Kawasan Ulu Langat, jumlah kes positif Ulu Langat ialah 437 kes, ada pertambahan 6 kes baru. Dan di Kampung Sungai Lui 128 kes, di mana 124 kes adalah daripada Madrasah Tahfiz. Bukan Kampung Sungai Lui kekal 309 kes. Kematian di daerah Ulu Langat ada 1 kematian. Di Menara Plaza City One, jumlah kes positif Menara Plaza City One kekal 39 kes, tiada pertambahan. Di Menara Malayan Mansion, jumlah kes positif Malayan Mansion kekal 4 kes. Di Selangor Mansion, jumlah kes positif
Selangor Mansion juga kekal 83 kes. Dan untuk rumusan kes kluster COVID-19 kumpulan perhimpunan di Masjid Seri Petaling, setakat ini sampel yang diambil adalah 24,805 kes. 5 sampel, 24,805 sampel, dan kes positif ialah 1,924. Negatif ialah 20,494. Seterusnya, untuk dimaklumkan ialah laporan kluster COVID, iaitu kluster majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi tiada pertambahan, kluster PUI Itali tiada pertambahan, kluster gereja persidangan gereja tiada pertambahan, kluster Rembau juga tiada pertambahan, kluster PUI Bali ada pertambahan 4 kes iaitu di Kuantan, dan kluster flat di Kampung Baru juga ada pertambahan 4 kes. Kluster Sedayan tak ada pertambahan tetapi melibatkan 40 orang positif dan 1 kematian. Dan kluster di Madrasah di Jerantut ada pertambahan 2 kes. Kluster Madrasah di Peranti tiada pertambahan. Kluster Madrasah di Sungai Lui tiada pertambahan. Dan Madrasah di Jasin tiada pertambahan. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Yes. Our national hammer thrower, Jackie Wong, who's COVID-19 positive, has been treated at Sibo Hospital since March 16, 1 month ago. He's still not out. Could you update us on his condition? And is it normal for patients to spend that long time in the hospital? Second question is on cluster Bali di Kuantan. Could you explain to us this person traveled to Bali for what reason and how did he affect the others? Thanks. Okay, thank you very much. The first is I do not review patient's name, right, and refer to the patient. But what I'd like to address is basically in terms of the duration. Sometimes the mean duration is 14 days. But we need to do the test. If it's still positive, you have to make sure that patient remain positive and in the hospital. This is something different from other countries. If you look into UK, Italy, positive patient, asymptomatic and mild symptoms are advised to stay at home. Here in Malaysia, positive patient, we make sure that they've been isolated in the hospital so that we can actually monitor them closely. And that's perhaps that's the reason why our asymptomatic and mild symptoms, we have about 88%. And because of the close monitoring and the monitoring and the treatment being given, therefore we see that our outcomes is much better. And the second is with regards to the PUI from Bali. For whatever reason, we are not sure there's a trip to Bali. But what is more important, when he came back, infected the brother, and again, the brother was admitted to the hospital. Initially, was diagnosed as dengue, suspected to be dengue, and that's where the infection start to, to spread among the healthcare workers before we get the result of the COVID test to be positive. That's the reason why now we are also we are monitoring the case closely and the whole cluster closely, and hopefully we can contain as soon as possible. Saya Haris dari Malaysia Today. Saya ada 3 soalan. Satu adalah berkaitan kluster Senayan. Boleh Datuk clarify sikit? Semalam Datuk kata only 39, but today Datuk kata tak ada pertambahan tapi ada 40 and 1 death. Okay, and then fahamkan di lapangan di Senayan tu sudah dibuat secara besar-besaran test lah. Adakah potensi untuk dibuat PKPD di situ? Kedua, last week Datuk kata R0 dijangkakan lebih turun lagi lah untuk minggu ni, jadi ada status terbaru R0. Dan tanya kerana berjaya je lah menurunkan hari ni, kita lihat bawah 100 lah rasanya, dan berapa lama bawah 100 kes baru ni first time lah. But kalau kita lihat dah sebulan PKP ni dilaksanakan, tapi jumlah kes ada yang hampir mencecah 200 dan biasanya di antara 150 ke 200 walaupun dah sebulan. Mungkin what went wrong in this? Terima kasih. Okey, terima kasih. Semalam kita maklumkan 39 kes, iaitu kes kluster Senayan.
campur dengan satu kes kematian ialah 40 kes dah. Jadi sebab kematian tu semalam saya tak mention about kematian tu. Jadi total ialah 40 kes. Hari ini tak ada pertambahan langsung. Jadi 39 campur 1 40 kes di mana 13 pelajar tahfiz terlibat yang kluster Sendayan, dan juga satu keluarga yang terlibat iaitu keluarga yang meninggal iaitu melibatkan 11 orang, dan juga ahli lembaga pengarah melibatkan 15 orang termasuk seorang doktor. Jadi total adalah 40 orang. Jadi kes yang telah dimaklumkan awal tu 39 campur dengan satu kematian 40. Yang kedua, yang kes yang kita dapati ialah kes hari ini ialah mungkin antara kalau kita lihat tempoh fasa 1 dan fasa 2, hari ini kita punya kes memang berkurangan iaitu 85 kes hari ini. 85 kes yang telah dicatatkan. Jadi ini mungkin ada hasil daripada tindakan kita iaitu PKP 1 dan 2. Dan bila kita nampak tambahan 2-3 hari lepas ada pertambahan, ini sebab kita melaksanakan PKPD iaitu diperketatkan, PKP yang diperketatkan dan active case tracing. Bukan kegagalan tetapi satu kejayaan kita untuk kita masuk ke kawasan yang disyaki ataupun lokaliti yang hotspot, yang ada kes mendadak di hotspot tersebut, dan kita masuk ke kawasan tersebut terus kita melaksanakan active case detection, mana kita melaksanakan ujian dan juga isolasi dan juga rawatan, dan kita berjaya mengesan kes-kes yang positif. Jadi bila kita berjaya mengesan kes-kes positif, bermakna ada pertambahan kes. Jadi ini bukan seperti kes-kes sporadik, tetapi sebab kes active case detection kita jangkakan ada pertambahan sikit. Jadi pertambahan tak banyak tapi lebih kurang dalam 190 hingga 200 lebih. Kita tak ada lagi kes sampai meningkat mendadak sampai 300 kes contohnya. Tetapi hari ini alhamdulillah kita lihat kes telah turun kepada 85 kes. Dan laporan badan negeri dah berkurangan. Contohnya di Kedah, di Perlis dan di Pulau Pinang dah berkurang. Kelantan pun dah berkurangan dan Terengganu juga. Jadi kita lihat memang kita tertumpu di kawasan Selangor, kawasan Kuala Wilayah dan juga Negeri Sembilan. Jadi kita sekarang ni ada 28 kluster. Yang kecil-kecil kluster ada 28. Jadi tindakan kita ialah khusus kepada kluster tersebut iaitu lokaliti dan juga kumpulan sasar kita iaitu kluster 28 kluster. Dan kita lihat juga sekarang sasaran kita ialah selepas tablik ialah pelajar-pelajar madrasah tahfiz. Setakat ini kita dapat maklumat iaitu ada 8,616 pelajar tahfiz. Dan setakat ini kita dah saring 1,736 pelajar di madrasah. Mereka yang ada di madrasah kita dah saring. Tetapi kebanyakan mereka pun dah pulang ke rumah sebelum PKP. Dan kes yang positif ialah 217 kes yang positif. Lebih kurang 10%. Dan saringan untuk jemaah tabligh lebih kurang 8%. Jadi kalau saringan close contact, kalau ada kontak yang positif, kalau kita saring keluarga dia punya kadar ialah 31%. Jadi sekarang ni ialah kita kena laksanakan kerjasama bersama dengan PDRM dan juga agensi-agensi yang lain untuk menyaring ataupun melaksanakan ujian kepada pelajar-pelajar tahfiz kita. Assalamualaikum, saya Farhan daripada Bernama. Saya ada dua soalan berkaitan dengan kluster gereja di Sarawak. Soalan yang pertama, adakah kaedah contact tracing yang digunakan untuk kluster Seri Petaling digunakan untuk kluster gereja? Dan setakat ini berapa jumlah individu yang telah PKM trace untuk kluster ini? Soalan kedua, susulan kluster gereja juga, adakah PKM akan nasihatkan kerajaan untuk untuk adakan PKPD di daerah yang terlibat? Itu saja. Terima kasih. Okey, kluster Sarawak yang kita dapati ialah tindakan kita adalah sama, iaitu kita melaksanakan kalau kes yang positif, contohnya index case, kita akan cari index case tersebut, dan apabila dapat kita kesan index case, kita akan menjalankan close contact tracing, dan kita dapat kesan kes-kes tersebut yang setakat ini memang terkawal. Jadi kita tak melaksanakan
PKPD. Tetapi kaedah dia juga sama untuk kita laksanakan di Semenanjung dan di Sarawak pun sama. Apa yang penting ialah kita dapat mengesan sebab kita ada rekod dan siapa yang hadiri persidangan tersebut. Berbeza dengan jemaah tabligh tu yang kita tak ada rekod siapa yang hadir. Contohnya kalau kita solat di masjid, kita tak tahu siapa kiri kanan kita. Jadi kalau yang ni persidangan, kita ada nama, kita ada list nama siapa mereka, duduk di mana, kita boleh kesan mereka dan kita menjalankan aktif case detection dan melaksanakan ujian. Dan setakat ni kita rasa yang kluster ni terkawal. Jadi kita pun masih menjalankan lagi tracing. Jadi setakat ni tak ada perkembangan terbaru. Hello, I have two questions. The first question is, according to the MOH infographic this morning, Lembah Pantai is the area with second highest case in KL with records of 572 cases, which is red zone. So has KKM identified any main or sub-cluster in the Lembah Pantai area since this is one of the high density areas? And second question is, Singapore came out with a mandatory rule yesterday for everyone to wear masks once they step out of the house with some exceptions. So for our country, is there any necessity for our country to implement such rules, or it doesn't seem so necessary to do so? Okay, the first is with regards to the Lembah Pantai. Lembah Pantai, if you look into the area that is involved, is also involved. The Menara Plaza City 1 is under Lembah Pantai. And also the Malaya Mansion and the Selangor Mansion also under Lembah Pantai. So there are cases there that is actually, there's an increase of case detection over that area. So for example, Selangor Mansion, there are 83 cases. And then Menara Plaza City 139. So these are the area of Lembah Pantai. Although it's in the name is Lembah Pantai, but including this EMCO area. And with regards to the mask, yes, WHO recommendation, as we mentioned earlier, but if those who are exposed to the crowd, for example, going to the public places, if they want to put on the mask, Ministry will have no objection. So that's the thing, but most important is the distance. If you practice social distancing, that's one, and make sure even when you have conversation, so the 3C that we are talking about, confined space. If you have a confined space, poor ventilation, and you should avoid that space. And then crowded spaces. So again, avoid crowded spaces. And also close contact when you communicate with your friends and etc. Sometimes you come very close. So if you can stay a distance a bit, that would be encouraged. So these are some of the things that we think we can advise the public to do, and hopefully by doing so, mask will be additional protection. This is Muhammad from TV1. Nowadays we hear and read a lot of news from national and international and our local media about the COVID-19. They say this virus is into mutation every moment. So these types of condition, basically people are confused and worried. So that you can explain how many types of mutation in Malaysia, and can give information for properly to people how can get these things. Alright, thank you. Before that, let me answer about the RO. RO is actually in the modeling. The R0 is basically in the modeling. And when we calculated before the implementation of MCO 1 and 2, the RO is about 3.55. And now, because after the MCO 1 and 2, the RO is decreasing. So, and more importantly is the infectivity or keboleh jangkitan. So we see that the keboleh jangkitan is coming down. Our target is 2033 as of today. But we have the keboleh jangkitan about 2,000, slightly higher, 2,342. So additional of almost about 300 cases. So that is the target, but we are still within the range. So we hope that coming into the phase 3, if we can increase our activity, do what we have done in phase 1 and 2, and we think that we can bring down in terms of the infectivity cases. Today we have 342 cases.
So if 2,342 cases, our target 2,033 for today. So if we can bring down further, that means the infectivity in the community will be less. So these are the positive cases. These are the cases that can infect. You minus the cumulative cases with the discharge. Discharge means negative, and death also, you already minus it. Then the infectivity of cases is 2,342. So if the number goes down, then infectivity will be less. So the infectivity will be less, then the local transmission also will be less. So this is why our policy in this country is you are positive, we will come and get you, whether you are asymptomatic or not. So in other countries, maybe asymptomatic positive, they advised to be at home. But here we monitor them in our hospital. Okay, and then with regards to the question just now about the mutation, this is a new virus. So basically, we do not have the data and reports of the new virus that we can refer to. Unlike other viruses, we already have the identification and the report. So what we are doing in IMR is important. Number one is that we try to isolate and culture the virus. So once we culture the virus, and then we will compare. Remember, phase 1, in our first wave, basically 16 of our patients comes from China. So we know that probably this group, from Wuhan group, for example, most of them, 16 of them from Wuhan, whether we are seeing a different strain of virus. As they say now, in China, probably is a strain B. And they say in Asia, probably in Malaysia, is strain C. And in US and Europe, probably is strain A, for example. But we do not know. But unless we culture our own virus, there is a whole genome sequence. And if we can do that, we can tag and identify the nature of the virus. So whether it's type A, B, and C. But we believe that because we are dealing with a second wave imported cases. Imported cases, our students or our citizens coming back from overseas, not only from China, but they also come back from UK, from US, and etc. So maybe we have 3 strains in this country, but we do not know until we do the isolation of the virus, culture and isolate the virus, and then we tag the virus, and then only then we can compare whether it's a strain A, B, or C. Again, this is a new virus, novel coronavirus. Last question. Datuk Sri Keshamira dari RTM. Berkaitan dengan proses sanitasi di rumah, Klasik Itali di Kuching dikatakan pilihan daerah meminta ahli keluarga sendiri yang sanitize rumah mereka. Tapi sebenarnya apakah SOP sama ada keluarga sendiri yang kena sanitize ataupun pihak lain seperti PBT, dan sekiranya ahli keluarga yang kena sanitize kediaman mereka, adakah KKM akan memberikan guideline? Okay, terima kasih. Sekarang ni di tempat-tempat awam memang kerajaan tempatan ataupun majlis daerah akan melaksanakan sanitasi tersebut di tempat-tempat awam. Tetapi di rumah ialah tuan rumah masing-masing lah kena buat. Guideline tu ada, garis panduan tu ada di Kementerian Kesihatan, bahan kimia apa yang perlu digunakan, dan juga tempat-tempat yang selalu disentuh, contohnya tempat yang common places lah. Jadi kita galakkan dibersihkan dengan menggunakan disinfektan. Boleh dilaksanakan oleh tuan rumah di rumah masing-masing. Jadi panduan tu ada kat kita. Ya. Panduan dia ada di Kementerian Kesihatan, boleh rujuk kepada kita. Okey. Okey, terima kasih. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi kepada